وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين باب الإشراق بالله ومنع الزكاة ويكره الاحتيال. Bab ini suatu bab, itulah cerita tentang isyrak billah, mensyirik, menyentukan dengan Allah. Yang kedua, tertegah zakat, mengeluarkan zakat. Wa yukrahul ihtiyali, dan dimakruhkan ihtiyal, melakukan hailah. Melakukan hailah kan kalau bahasa Kelantan kita gak kona lah, main kona-kona. Mana kalau lo ni gak macam demo do ikut jalan tikus lah kita ni kona. Jadi hukumnya adalah makruh. Qala musannif rahimahullah taala wa an Abdullah aidan, yani Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Abdullah qala berkata jaa a'rabiyun ila nabi sallallahu Halo. 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 Qala musannif rahimahullah ta'ala qala berkata Abdullah bin Umar jaa a'rabiyun ila nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang oleh seorang Arabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, mal kabair. Maka berkata oleh Arabi itu, hai Rasulullah, apa dia dosa-dosa besar? Mana apa-apakah makna perkara yang termasuk dalam dosa besar? Qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-isyraku billah, nombor satu sekali. Ini menepati nombor satu lah. Akbarul kabair, hak paling besar sekali daripada kabair, dosa besar, ialah al-isyraku billah, mana syirik, melakukan syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Melakukan syirik itu makna huraian, jadi panjanglah, itu kita boleh pelajari dalam ilmu akidah tauhid, kerana syirik tu dia banyak macam lah. Makna kalau kita mengaji dalam ilmu sifat 20, makna syirik pada zat Allah Ta'ala, syirik pada sifat Allah Ta'ala, syirik pada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zaman kita sekarang tu, dia kalau kita nak tengok huraian syirik tu, dia jadi berbagai lagi. Kerana diletak nama tu, nama-nama tu nama yang baru diletak dengan pelbagai jenis nama lah. Jadi asalkan kita tu kenal, dia asas dianya ialah syirik pada zat Allah Ta'ala, sebagaimana tauhid pada zat, mana syirik pada perbuatan Allah Ta'ala, mana syirik pada sifat Allah Ta'ala. Jadi bila kita belajar bahagian tu secara mantap molek, maknanya kita boleh melihatlah, orang panggil, kita boleh faham rupa ataupun situasi syirik ni macam mana. Jadi syirik dengan Allah Ta'ala tu nombor satu lah dalam senarai Al-Kabair
mana akbarul kabair, dia duduk nombor 1. Qala, nah berkata A'rabi itu lagi, summa madza, kemudian gapo lagi? Qala summa uququl walidain. Kemudian Nabi pun berkata, nah kemudian ialah derhaka akan dua ibu bapa. Derhaka akan dua ibu bapa. Jadi ini tidak merujuk kepada makna tartib besar kecil, tapi di antara yang paling besarnya ialah derhaka akan ibu bapa. Derhaka ibu bapa maksudnya menyakiti hati ibu bapa. Nah, jadi dalam hal ini maknanya kita kena kenal makna ibu bapa kita, nah perangai mereka ni, supaya kita tidak sampai melukakan hati mereka. Qala, berkata lagi A'rabi, thumma madza, kemudian gapo dia lagi? Qala al-yaminul ghamus, sumpah dusta. Mana al-yaminul ghamus? Ghamus ni asal makna selai. Kita selai. Tu. Kita selai benda dalam air. Tu. Tapi morak di sini gapo dia? Maknanya orang yang bersumpah dusta ni mana orang yang menyelamkan diri dia dalam dosa. Sebab tu dia panggil al-yaminul ghamus. Jadi al-ghamus tu maksud dia selai, kita selai. Kita selamkan sesuatu dalam air. Ni makna kita selamkan diri kita tu dalam dosa dengan sebab kita melakukan sumpah yang dusta ni. Jadi makna dianya ialah al-yaminul ghamus tu makna sumpah dusta. Sumpah dusta tu makna kita berlawak dah. Demi Allah, wallahi, sikit-sikit padahal tidak mutabaqah ni benda mahluf. Mahlufun alaih itu benda yang kita bersumpah di atasnya itu makna tidak benar, makna dusta. Tu. Jadi itu setengah daripada dosa besar juga. Qultu, aku kata, itulah rawi kita Abdullah bin Umar. Qultu, aku wamal yaminul ghamus. Kerana maknanya saya Abdullah bin Umar ni dia ada sekali masa tu ni. Jadi saat ni dia duk ayat Arabi duk tanya. Lepas tu bila Nabi sebut al-yaminul ghamus, dia pun tak tahu juga apa murak dengan al-yaminul ghamus. Jadi qultu, aku pun katalah. Menyapu ni, berjapuk orang panggil ni. Menyampuk, mana berjapuk, kita kata panggil berjapuk. Wa mal yaminul ghamus, gapo dia ya Rasulullah? Al-yaminul ghamus. Qala sallallahu alaihi wasallam, ini Nabi raya rupa dia, bukan buat takrif dah. Dia al-yaminul ghamus tu maksudnya makna sumpah dusta. Sumpah dusta. Jadi Nabi panggil al-ghamus kerana orang yang bersumpah dusta ni ialah orang yang menyelamkan diri dia dalam dosa. Jadi rupa dianya ialah alladhi yaqtati'u, ialah orang yang mengambil, memotun makna mengambil biha dengan sebab al-yamin saat itu malam ri'in muslimin akan harta orang Islam. Wa huwa fiha kadhibun, dia bermula dia fiha fil yamin tu kadhibun ialah dusta. Tu. Misalnya orang yang nak menjual barangnya mata' dia sebut demi Allah saya beli ni dengan harga ni sikit-sikit. Padahal ada mana murah lagi sebenarnya supaya dia boleh jual mahal lah. Misalnya ataupun dia nak tipu harta orang ke gapo, tak kira lah, mengambil harta manusia dengan menggunakan sumpah lah. Guna sumpah tu tujuan sumpah ni nak suruh orang percaya, nak suruh orang tu teguh hati, boleh terima sedangkan mahlufun alaih itu benda yang dibuat sumpah itu adalah kadzib. Makna kadzib makna dusta, tak betul Jadi dia dapat harta orang tu biha bil yamin saat ni, dengan sebab yamin lah. Kalau dia tak bersumpah begitu, jadi jawab dia orang tak akan beli misalnya, ataupun orang tidak akan beri kepada dia tapi dia dah bersumpah kata dia tak makan 3 hari dah kata dia tak ada piti daripada dia ada sangat tu misalnya. Itu dia panggil al-yaminul ghamus, juga sungguh daripada yang termasuk dalam dosa besar. Qala musannif rahimahullah ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza ma rabbul na'ami lam yu'ti haqqaha tusallitu alaihi yaumal qiyamah. Idza ma ba'da idza ma zaidah, ya talibal ilm khudhil faedah, ma ba'da idza ma zaidah. Penuntut ilmu ambillah satu faedah, satu kefahaman. Ma lepas pada iza tu dia panggil ma zaidah. Ma zaidah ni tak ada makna lah. Dia pula iza ni dia tak masuk kepada isim, dia masuk kepada fi'il. Tu. Jadi masuk kepada fi'il belakang tu. Tu.
idza ma rabbul ghanam. Asal dia makna idza lam yu'ti. Asal dia gitu. Apabila tuai kambing tidak memberikan haqqaha akan haknya ghanam. Dia hak dia, itulah zakat. Tu. Mana bila tuai kambing tidak berikan hak kambing, yakni apabila dia pelihara kambing siapa nisab zakat kambing tapi dia tak ada waktu beg zakat kambing. Tu makna dia tidak memberikan haknya, hak kambing saat ni. Itu di dalam tu ada huraian aima malukam makna al-ibil. Makna zakat makna haqqaha tu maksudnya zakatiha, makna zakatnya dia tak ada bui. Tusallitu alaihi yaumal qiyamah, nescaya tusallit mana? Tusallit nescaya mengerasilah oleh ghanam saat ni. Tusallit maknanya mengerasilah oleh alaihi di atasnya, di atas rabbul ghanam. Mengerasi di atas, mengerasi menekai di atas, mengerasi di atas ni. Yaumal qiyamah pada hari kiamat. Gapo dia? Orang panggil tusallitu alaihi tu badal dia. Badal kepada tusallitu alaihi yaumal qiyamah tu maknanya takhbitu wajhahu bi akhfafiha. Maknanya menggaru-garu akai wajahnya. Menggaru-garu ni kambing sat ni. Menggaru apa murak? Apa makna itu badal? Badal kepada tusallitu alaihi yaumal qiyamah. Maknanya takhbitu wajhahu bi akhfafiha. Yakni menggaru-garu oleh kambing akai wajahnya nya sahibul ghanam tu. Sahibuha tu, sahibaha. Tuai kambing sat ni tu bi akhfafiha dengan kuku-kukunya. Kambing saat ni akan geruk-geruk. Mana orang panggil garu-garu muka dia tu. Dengan kuku dia yang begitu keras tu. Siapa dia? Yang ni orang yang tidak, orang panggil mengeluarkan zakat kambing apabila dah sampai nisabnya, cukup sampai nisabnya. Tu. Cukup nisabnya dan juga haulnya. Itu balasan kepada orang yang tidak mengeluarkan zakat binatang. Jadi binatang saat ni tu akan menggaru-garu muka tuai dia saat ni tu dengan kuku dia. Tu. Menunjukkan di sini maknanya royak kata balasan begini maksud dia nya hukum haram, berdosa. Lam yu'ti makna haqqaha, makna tidak mengeluarkan zakat tu hukumnya adalah ada makna wajib kena keluar zakat. Tak keluar makna berdosa, seksa, berhak mendapat seksaan dan sewajarnya daripada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yumna'u fadlul ma'i liyumna'a bihi fadlul kala. Tidak boleh ditegahkan akan lebihan air daripada qadar hajat. Tujuan dia supaya ditegahkan dengannya dengan fadlul ma' saat itu fadlul kala, lebihan daripada rumpu. Jadi makna rupu ni, rupu air itu dia panggil benda yang mushtarak, benda yang diberkongsi oleh manusia. Jadi kita tak boleh menegah orang daripada mendapat hak dia. Jadi tertegah orang daripada mendapat, orang panggil hak mana air abai ataupun rupu ni, maknanya itu dia panggil mudarat. Jadi kata taklid dia makna dia gini, mana anna man syaqqa ma'an bi fulatin, siapa dia yang membelah air di bumi yang luas, mana padai, fulan ni makna padai, mana dia buat parit, mana syaqal ma', mana belah air, bukan belah air, belah bumi, belah tanah. Jadi tu air untuk lalu air. Wa kana haula zalikal ma', adalah di sekeliling demikian tu air tu kalaun, mana isim kana, ada rupuk mar'a yang diragu akan dia. Rupuk yang diragu maksudnya rupuk situ tu mana binatang, haiwan ternak, mana pergi meragu di situ. Tepat orang panggil meragu rumput oleh haiwan-haiwan. Tu. Di tepi orang panggil air saat ni tu. Walaisa haulahu ma'un ghairuh. Tidak ada di sisinya, di sisi maknanya kalak saat ni, kalak mar'a saat ni tu, ma'u ghairihi, air orang lain tak ada. Ya makna air dengan rupuk tu dia sekali lah. Makan rupuk dengan minum air. Binatang saat ni. Jadi air tu makna ada air seseorang itu. Air dia makna dia belah bumi,
Untuk orang panggil gali telaga kau misalnya, nah. Jadi dia dapatlah air, sumber air. Jadi di sana tidak ada air orang lain. Jadi kawasan dia sekitar tu adalah pada ragu. Tempat binatang-binatang pergi meragu, rumput. Tu. Jadi di sisi tu makna tak ada air orang lain, telaga orang lain tak ada. Tempat takungnya air orang lain tu tak ada, parit orang lain tu makna tak ada. Hok dia aja. Jadi binatang ni dia tak boleh makan rumput saja. Tu. Jadi wala yusilu ila ra'yihi, tak menyampaikan kepada ra'yihi makna binatang lah. Ternakannya ila idza kana al-mawashi, malaikat apabila adalah binatang-binatang taridu zalikal ma, datang akan demi itu air. Jadi maknanya tak boleh nak meragu nah. Malaikat dia kena lalu dan kena datang kepada air tu. Dia kena minat air. Tak boleh makan macam kita lah, makan nasi saja lekat lah. Nak orang tua ke bergaduh cari air lah. Jadi fanuhiya sahibul ma'i, ditegah, dilarang akan tuai air saat ni. Yang mena'af adalah bahawa dia menegahkan lebihan air keperluan dia. Lebihan air, mana air tu lebih daripada keperluan dia. Dia nak tegah li'annahu iza mana'ahu, kerana bahasanya apabila dia menegahkan dia ra'a dzalikal kala, maksudnya tidak dapat sebenarnya tak dapat meragulah demikian itu rumput tu oleh ternak yang lain, begitu. Jadi wal kala la yumna'u, kala rumput tak boleh ditegah. Maknanya rumput adalah la yumna'u lima fihi minal, sebab apa? Lima fihi minal idrari bin nas, kerana barang yang sabitlah padanya daripada memudaratkan dengan manusia. Dan wayul tahaqqu bihi ar-ri'a, terkiaslah wayal tahiqqu bihi, jadi terkiaslah dengannya ar-ri'a idza taju ila syurb, kepada ragupan, maksudnya rumput-rumput yang diragu apabila berhajat mereka itu kepada minum. Jadi maknanya dia tak boleh nak tegah. Orang panggil lebih daripada fadl mak ni makna lebih daripada keperluan hak dia. Untuk ayam dia nak tegah orang lain tak boleh, supaya tegah orang panggil makan rumput. Tu. Kerana ni masuk dalam bab mudarat lah ni. Qala babun fin nikahi wal hibati. Ini ialah bab pada menyatakan nikah dan juga pemberian. Wa an Abi Hurairah aidan. Ambil daripada Abi Hurairah juga radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, la tunkahul bikr, tak boleh dinikahkan akan bikir, anak dara, hatta tusta'zana, sehingga diminta izin akan dia. Sehingga diminta izin akan dia. Wala sayyibu, sehingga diminta izin akan dia, yakni maknanya yang lain daripada wali mujbir. Wali mujbir itu sunat saja dalam fiqh kita. Itulah bapak dengan datuk Abul Abi. Tu sunat minta izin. Jadi kalau wali mujbir, kalau dia nak menikahkan anak dara dengan orang yang sekufu, suami yang sekufu dengan anak dia, bolehlah. Cuma sunat dia minta izin. Tu. Tapi lain daripada wali mujbir, kena minta izin. Tu. Wala sayyibu, mana sarjan. Allah yarham pak sungai dia panggil sarjan ni. Bujai lah ni. Sarjan maknanya sayyibu, makna janda. Hatta tusta'maru, hatta tusta'maru, sehingga diminta suruh oleh dia. Tu minta suruh. Dia tak panggil istizan, tak panggil minta izin. Mana minta suruh tu makna minta izin juga ni. Tapi dia kena hak tina tu suruh. Tu. Mana janda tu suruh. Dia macam minta izin jugalah, gaya dia sepanjang. Jadi faqila ya Rasulullah kaifa idnuha. Maka dikatakan, makna sahabat tanya, ya Rasulullah, lagu mana izinnya? Izin bikir. Tu klik kepada istizan. Hatta tusta'zana, maknanya klik kepada bikir. Sebab kalimah yang digunakan oleh Nabi, mana izin ini ialah kepada bikir. Tu. Lagu mana izin dia? Izin anak dara tu macam mana? Qala sallallahu alaihi wasallam, iza sakatat, apabila diam oleh ia al-bikru. Ini khusus dalam bab ni. Seumumnya pada dasarnya diam itu tidak izin. Dalam seumumnya bab yang lain daripada ni, kalau kita minta izin ke tanya sesuatu, kalau dia itu bukan makna tanda setuju ataupun redha, tidak. Tu. Hanya diistisnakan dalam bab ni. Sebab apa?
Sebab bikir ini kita ambil hak asal, jangan kira hak learning ni. Ambil kira hak asal anak dara, hak zaman dulu hak asalnya sifat malu dia tu sangat menebal. Jadi seorang anak dara nak rakyat kata nok tu maknanya itu satu orang panggil jatuh murah lah bagi dia ni. Tu. Maka dengan sebab tu dia tu tanda nok. Kalau dia tak dia kena bersuara. Tu. Jadi kalau dia nak cukup dengan dia tunduk senyum tu. Jadi saya kata itu izin dia lah. Tu anak dara. Tu. Tapi kalau dalam bab-bab lain jangan kita kiyah kepada hak ni. Hak ni bab hak orang panggil hak khusus, hak special. Jadi bapa orang panggil diam itu dikirakan izin mana kerana ada ilah dia saat ni, supaya saat ni. Makna kalau izin anak dara tu iza sakatat dia kat yalla tu. Wa qala ba'dun nas berkata oleh setengah manusia. Ni hok masuk dalam tajuk yang terakhir. Hak sini fin nikah. Tapi sini ni dia ada kaitan dengan halah ni. Hok dalam tajuk sebelum nung, tapi duduk dalam tajuk ni pula. Kata setengah daripada manusia tu dia buat talik huwa al-Imamul Azam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Ini pandangan Imam Abu Hanifah bermakna mazhab dia. Ni. Ba'dun nas sini ialah Imam Abu Hanifah. Apa kata dia? Dia kata, idza lam tusta'zan apabila tidak diminta izin al-bikru akan bikir. Bila tidak diminta izin akan bikir, walam tuzawwaj dan tidak dikawinkan akan dia, mana tak boleh nak dikawinkan akan dia, tidak diminta izin akan dia, fahtala maka seorang itu fahtala rajulun boleh buat halah lah oleh seorang. Kona main kona. Tidak serik lah main kona. Jadi dalam tajuk tu dia suak dua dah. Tajuk dia makna yukrahu al-hiyal, mana ihtiyal. Tu. Jadi bagaimana boleh buat haila oleh seorang laki-laki ni dalam mazhab Hanafi, bukan mazhab kita. Fa'aqama, bagaimana fa'aqama? Mana ataf dia makna ihtala, maka dia mendirikan syahidai zurin, mendirikan dua saksi yang bohong. Saksi ni saksi bohong. Ni nama dia halah. Saksi bohong bersaksi bagaimana? Syahidah zurin annahu tazawwajaha biridaha, bahawa lelaki saat itu berkahwin akan perempuan bikir saat itu dengan redanya perempuan tu bikir saat ni. Buat saksi bohong. Sebab apa? Sebab dia nak sampai kepada ada rizak dia tu. Tak apalah saksi bohong tu, memang saksi bohong tak boleh. Sebab tu nama dia halah. Kemudian bila dah dua saksi saat ni berbohong, sebab fiqh ni dia kira hak zahir. Bila dia bersaksi bohong saat ni, dia kata ni laki-laki ni mamak ni dia menikah dengan siapa dia? Munirah ni. Tu dengan redha Munirah. Tu. Fa athbatal qadi bi nikahaha. Tak ada bah ni. Maka menisbatkan oleh tok qadi akan nikahnya. Jadi dua saksi ni dia bersaksi di hadapan qadi bahawasanya mamak ni menikah dengan Munirah ni dengan izin Munirah. Jadi qadi dah dua orang saksi, dua orang saksi, maka sabitlah dakwaan itu, maka saksi pun menisbatkan. Maka jadi sabitlah bahawasanya nikah tu berlaku. Tu. Lalu fazauju ya'lamu anna syahadata batilatun. Walhal suami tu dia tahu juga bahawasanya saksi saat ni adalah batil lah. Dia tak tahu apa muka dia. Dia tahu sebenarnya tidak redha pun. Tu. Dia tahu sangat Jadi fala ba'sa an yata'aha, tidak mengapa bahawa dia wati akan bikir saat ni, wahwa tazwijun sahihun, dan ianya nikah itu, zalikan nikah itu ialah perkahwinan yang sahih dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi. Tu. Apa tu? Tu angkanya. Li'anna mazhabahu rahimahullahu ta'ala, kerana mazhabnya Imam Abi Hanifah bahawasanya hukum qadi anna hukmal qadi yanfuzu zahiran aw batinan. Dalam mazhab Abu Hanifah hukum qadi lulus yanfuzu,
zahir dan batin. Tu. Hak batin ke dia? Hak batin sebenarnya tak redha. Hak zahir saja redha. Apa zahir redha? Dua saksi. Ada dua orang saksi. Yang menjadi saksi. Tu. Jadi dalam mazhab Imam Abu Hanifah maknanya tok qadi sani maknanya menghukumkan berdasar kepada dua saksi sani. Jadi hukum qadi lulus zahir ataupun batin. Zahir ataupun batin, tak ada kira. Jadi sekarang makna zahirnya ada begitu. Jadi itulah. Itu dalam mazhab Hanafi. Jadi ihtiyal ini berlaku. Itu kata ba'dun nas, berkata setengah daripada manusia, itulah tak lain tak bukan kena kepada Imam Abi Hanifah. Qala musannif rahimahullah taala an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata Ibnu Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-aidu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qai'ihi laisa lana mathalus sau. Ini hadis ini rasanya biasa kita dengar. Orang yang kembali pada pemberiannya, kalau istilah orang Melayu dia panggil buruk siku. Perkataan itu untuk menunjukkan perbuatan yang keji, dia panggil perbuatan yang tak wajar. Kita bui, lepas tu kita ambil balik. Makna benda tak wajar dah. Tak molek, tak comel. Jadi buruk siku. Buruk siku. Bodoh dia takut buruk siku. Maksudnya benda tu makna tak molek, makna jahat, keji lah gitu. Tu. Lalu Nabi membuat perbandingan. Bandingnya dia macam mana? Kalbi ni, kalbi itu sendiri adalah simbolik kepada binatang yang hina. Anjing. Sebut anjing. Kalau kita anjing, dia sebut anjing sendiri pun dah makna. Kalau kita nak kata serupa anjing ke apa, tu walaupun perbandingan yang dari sudut yang positif sekalipun, misalnya kata serupa anjing, dia buat satu benda yang sebut anjing tu sendiri dah tak sedap, tak serupa serupa anjing lah. Buat benda lain, sebut binatang lain. Tu walaupun kita buat perbandingan tu dari sudut perbuatan ataupun sifat yang baik, misalnya yang ada pada anjing tu. Tapi bila sebut kata anjing tu, perkataan anjing tu sendiri dah tak comel dah. Kalbi ya'udu fi qai'ihi. Tu dia. Seperti anjing yang kembali pada ludahnya, jilat balik. Anjing dia jilat balik ludah dia, jilat lidah, jilat ludah. Jilat ludah tu, tu makna keji lah. Ini satu perbuatan yang menunjukkan laisa lana mathalusu, tidak ada bagi kita perbandingan yang jahat. Mana seumpama ni makna Allah. Tu Allah supaya anjing jilat, mana jilat ludah dia sendiri. Tu. Itu satu perbandingan yang orang sangat keji lah. Itu dia kata ai la yang bagi lana, tidak patut ma'syarul mu'mini an natasifa bi sifati zamimatin. Mana tak patut, tak wajar bagi kita sekalian orang beriman bahawa kita bersifat akan sifat yang keji. Yushabihuna yang menyerupai kita fiha padanya, pada sifat dan itu akhassal hayawanat, akan sekeji-keji binatang. Mana anjing? Fi ahwalihi, pada kelakuan dia. Jadi wa zahir hadza al-masal itu kama qala zahir masal ini sebagaimana berkata dia oleh Imam Nawawi, tahrimur ruju' manuharrir. Tu. Sebagaimana yang mengatakan oleh Imam Nawawi, tahrimur ruju'i fil hibati ba'dal qabdi, selepas daripada qabak dah. Lepas daripada orang tu terima dah pemberian kita, maknanya kata Imam Nawawi berdasarkan hadis ini maknanya haram. Haram kita ambil balik. Laikan kita minta balik semula tu, makna dia tu redha semula tu, tak apalah, di atas masalah tertentu kita minta balik ni. Tapi itu juga keji lah. Jadi kalau dia tak redha, tak boleh dia jadi milik dia dah. Kita ambil barang orang tak redha, mana boleh ni. Dan ini makna hak kita bui nah. Bui bakpo? Nyanyo kat orang, bakpo nyanyo harap orang. Kalau kita ambil barang orang betul-betul tu, mana dia nak marah kerana ambil barang dia begitu je. Ning ni nak marah, sakit hati bakpo? Bui. Kalau tak bui di mula lagi. Bui buat penamah, lepas tu ambil balik ni. Oh Allah dah, harap. Kita orang bui kita satu benda, dah benda tu kita sangat berajak ni. Kita duk angin dah nak buat itu ini ni. Lepas tu dia mau ambil balik. Allah ni tu.
Yang itu satu perbuatan yang keji. Jadi kata Imam Nawawi mana haram selepas daripada qobak tu lah. Kalau tak ada qobak lagi tak apa. Wa huwa mahmulu ala hibatil al ajnabi la ma wahabahu liwaladin. Tu istisna. Hak orang lain. Adapun kalau heboh bapak kepada anak itu boleh diambil balik, tidak haram. Ayuh. Jadi dia supaya ayuh wi tanah kau wi kereta kau ni. Dia tak ada mati lagi ambil balik, tapi ni anak saat itu berdendam lah anak marah. Jadi nah itulah dia akan menimbulkan fitnah lah dari segi hubungnya ni. Tu. Kalau benda-benda kecil tu tak ada lah, tak hinggalah. Kalau benda-benda besar agak terkeduh hati lah ni. Ambil balik kalau tak wi dimula lagi ni. Tu istisna. Bapa ambil, anak tak boleh ambil bagai ibu bapa. Ibu bapa boleh ambil ni. Sebab anak dia tu macam hak dia ni. Tu. Benda-benda lah tidak semua ni. Tidak semua benda. Tu. La ma wahabahu liwaladihi. Tidak barang yang memberikan dia oleh bagi anaknya tu tak apa. Tu. Tapi dia tengok kepada suasana, kondisi, maknanya itu yang boleh menimbulkan fitnah ni. Tengok kepada benda tu pula ni. Tu. Jadi tak ada pasal-pasal lah, maknanya menyebabkan jadi renggai hubungnya. Tu. Itulah satu perbandingan yang sangat keji. Laisa lana masalus su'. Tidak adalah bagi kita makna perbandingan. Satu bandingan yang sangat huduh. Lebih pada ni. Satu bandingan huduh. Ni. Kalau kata binatang lain jilat ludah tu hingga ni anjing. Babun ini suatu bab ru'ya salihin, mimpi orang-orang yang soleh. Wa ru'ya min Allah Ta'ala. Mimpi itu ialah daripada Allah Ta'ala. Wal mubasyirat. Mubasyirat tu pun juga maksudnya ialah mimpi yang elok-elok. Mimpi. Mubasyirat ni maknanya menggembirakan. Mimpi elok lah. Perkara-perkara yang menggembirakan kita. Perkhabaran yang menggembirakan. Tu. Seperti orang-orang kita akan dapat sesuatu benda yang kita sangat suka. Maka itu makna mubasyirat. Jadi ini cerita mimpi ni, bab mimpi ni. Ru'yah, mimpi orang-orang soleh, mimpi itu daripada Allah Ta'ala. Da'al mubasyirat. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ar-ru'yal hasanatu minar rajuli salihi juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwati. Bermula mimpi yang baik, yang elok, yang as-salihah, minar rajuli salihi, mimpi yang salihah, mimpi yang baik daripada orang yang soleh. Orang soleh tu apa dia? Mukmin taqiyin. Tu. Ibadullahi salihin, ibadullahi salihun. Hamba-hamba Allah Taala yang soleh. Hamba-hamba Allah Taala yang makna yang ghalabah amalan soleh dia tu lebih daripada amal lain. Ghalabah makna banyak, bukan dia tak ada buat dosa, sikit kabut tidak. Jadi ataupun disebut juga sebagai al-mu'min taqiyin. Mana orang beriman yang bertakwa. Mimpi orang yang soleh makna ialah satu juzuk daripada 40 juzuk daripada nubuwah kenabian. Tu. Jadi kata taklid dia ni majazan, pada majah lah. La hakikat yang bukan hakikat, li anna nubuwata inqata'at, kerana sesungguhnya kenabian itu sudah terputus bimautihi sallallahu alaihi wasallam, dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada mana? Dari sudut Gabriel, dari sudut kebenaran. Itu maksud dia, nubuah. Kerana nabi-nabi ini teras kepada sifat nabi itu ialah as-siddiq. Ni, as-sidqu. Mana siddiq? Mana benar? Mana mimpi orang soleh itu adalah benar. Begitu. Ialah satu juzuk daripada 40 juzuk kenabian. Tu. Dibandingkan begitu, yang ni nak ayat kata mimpi orang soleh itu adalah mimpi yang benar. Yang ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia orang soleh. Orang soleh makna orang yang benar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang berlaku dalam mimpi dia pun juga adalah perkara yang benar. Kerana mimpi ini di antaranya dia hasil daripada orang panggil khawatir kita, ingatan kita ni duduk mikir gapo dia. Kita ni duduk koyak gapo dia. Kita duduk ingat gapo dia. Benda itulah terbawa-bawa dalam mimpi.
Kalau orang yang sentiasa duduk berzikir kepada Allah Ta'ala, ingat kepada kebesaran Allah Ta'ala, sentiasa membesarkan Allah Ta'ala dalam apa keadaan, maka kalau dia mimpi pun mimpi benda-benda hok molek, hok comel. Tentang hubungan dia tu dengan Allah Ta'ala, dan apa dia ni mimpi tu, kejadian ke berapa tu, tu adalah benar. Tu. Cumanya dari segi hukum syariat, tidak menjadikan mimpi itu sebagai hukum. Sebab apa? Sebab nak sadu zara'i, nak tutup lubang. Sebab apa? Sebab kalau mimpi ni boleh dijadikan hujah ataupun dalil dalam agama, maka ramailah orang akan ambil kesempatan. Semua orang akan mendakwa dia mimpi jumpa dengan Nabi, Nabi suruh buat begitu begini. Padahal ada sungguh orang yang soleh yang berjumpa dengan Nabi, Nabi kata baca begini, tu makna ada. Tapi tak boleh buat hujah. Jadi kalau dia rakyat tak ada apalah, dia khabar bagi kita orang beriman, maknanya kita akui benda tu. Sebab dia bukan orang yang berlawak, makna dia orang yang soleh, dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak boleh nak buat hujah. Dan kita pun tak boleh nak buat hujah dalam menyabitkan sesuatu hukum. Kita rakyat tutup guru dia mimpi jahat. Cuma rakyat kepada supaya rakyat kepada orang tak percaya dimula lagi, jadi itu jadi fitnah lah. Ini sebagai sokongan lah. Sokongan makna kalau benda tu ada nas daripada Quran, daripada hadis, buat mari pula dengan berita makna orang-orang soleh, ahwal mereka bermimpi berjumpa Rasulullah dan mimpi-mimpi baik yang lain. Jadi makna bahawa mimpi mereka itu adalah benar kerana mereka itu tidur dalam keadaan bersih, had zahir dan batin. Zahir dan batin makna bersih. Dengan sebab itu benda-benda yang baik pun makna mimpi ni kalau bahasa Melayu kita, orang Melayu kita panggil mainnya tidur. Betul lah. Tapi dah kalau benda tu kita ni masa kita jaga ni, kita mubasyarah dengan gapo dia. Hok kita duk khayal gapo dia, duk fikir gapo dia, duk ingat gapo dia, duk mikir tentang apa dia, merancang apa dia. Jadi itulah yang akan orang panggil orang panggil syaitan pun dia akan ambil bahagian juga untuk mewarna-warnikan mimpi kita Jadi kalau kita ni orang yang dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada gangguan syaitan, maknanya syaitan tak boleh nak ganggu kita walaupun masa kita tidur. Maknanya dalam mimpi kita tu makna tak ada unsur pengaruh syaitaniah. Tu. Tapi bila kita ni jauh dengan Tuhan, tu boleh saja, itulah kesempatannya terbaik. Bila kita jauh daripada Tuhan, maka kita akan jadi dekat dengan syaitan. Sebab syaitan tu sendiri maknanya jauh daripada Tuhan. Tu. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an, daripada Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, ar-ru'ya salihatu minallah. Jadi sehubungan dengan hadis ini pun samalah. Bermula ni kenyataan ni nak ayat Nabi nak ayat mimpi yang soleh itu, yang solehah makna yang baik. Mimpi yang baik itu minallah ialah daripada Allah Taala. Mimpi yang soleh itu ialah daripada Allah. Jadi bermaknanya ra'ya al-hasanah tu ialah ra'ya as-salihah lah, itu adalah daripada minar rajul soleh, itu adalah daripada Allah. Jadi kita gabungkan dengan hadis di atas ni. Yang ni mimpi orang soleh tu ialah mimpi daripada Allah Taala. Dia bermimpi dengan mimpi-mimpi yang soleh. Wal hulmu minasyaiton, dan mimpi dusta. Tu. Hulm maknanya dikaitkan dengan mimpi hok mengarut. Dia panggil mimpi mengarut lah. Macam kita ni biasalah mimpi mengarut ni. Itu minasyaiton, daripada pengaruh syaitan. Pengaruh syaitan. Moga syaitan ni dia duduk taswis dalam hati kita masa kita jaga. Mendatangkan khatir, lintasan-lintasan hati daripada syaitan. Jadi masa kita tidur pun dia boleh mari-mari duduk karut ni. Jadilah mimpi mengarut ni. Yakni ma yaraha an-naimu minal amril fatih al-mahul. Makna barang yang melihat akan dia oleh orang yang tidur daripada perkara al-fatih. Fatih makna yang terkejut. Kita jadi terkejut. Dan juga yang orang panggil huru hara. Jadi huru hara. Mahul maknanya huru hara. Haul makna huru hara. Haulul qiyamah. Huru hara kelak kabu fatih. Fatih makna terkejut, kita jadi terkejut tu. Apa? Fazi'. Fazi' itu makna terkejut lah. Tu. Mana perkara-perkara yang menyebabkan kita jadi terkejut. Itu adalah daripada syaitan, ialah pengaruh syaitan. Tu. Di antaranya dia adalah faktor-faktorianya Antaranya saat inilah kita tu orang panggil
ingatan kita, khawatir kita, lintasan-lintasan hati kita tu duduk berkisar kepada benda-benda mengaru. Kita duk fikir benda-benda mengaru, benda-benda lara. Tu. Duk fikir benda-benda yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ni, duk fikir nak buat benda-benda hak Tuhan larang, hak agama tak suka ni. Jadi itu menyebabkan kita mimpi syaitan akan dapat kesempatan peluang. Makna itu orang panggil kita memberi kelebihan kepada syaitan. Tidur dengan kita tidak bersuci, tidak berzikir kepada Allah Taala dulu sebelum kita tertutup mata tu maknanya bukan zikrullah. Jadi itu maknanya kita mempersiapkan kepada syaitan untuk mendapat kelebihan. Untuk nak taswis kita di dalam tidur kita. Tapi kalau kita mempunyai hubungan yang cukup baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan bahawa kita tidur dalam keadaan suci, keadaan orang panggil berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, zahir dan batin. Zahir makna kita duk sebut, dah letih sebut makna dalam hati tu duk ingat lagi dia nama sebelum pada jenera tu. Duk mari lagi makna lafaz-lafaz zikir tu duk mari. Duk mikir tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Mikir orang panggil tentang usaha dakwah tu. Mikir macam mana orang panggil dalam musim PKP ni kita macam mana usaha dakwah kita kepada manusia seumumnya. Macam mana tu duk fikir lagi tu duk fikir tentang orang panggil perkara yang menjadi wasilah kepada manusia menjadi faham agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau begitulah keadaan kita kita duk maknanya kita jenera dalam keadaan orang panggil ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan tersambung di dalam mimpi kita. Jadi itu akan mendapat perhatian inayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mendapat perhatian Allah Taala, kita berzikir itu kita mendapat perhatian Allah Taala dan juga makhluk mana para malaikat. Itu kita belajar dah dulu. Malaikat ni duduk kelewat kok jalan cari mana kumpulan manusia yang berzikir kepada Allah Taala. Kita mendapat perhatian daripada malaikat, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita mendapat penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka al-ma'sum itu men asamahallah, yang terpelihara daripada segala gangguan kejahatan itu ialah mereka yang Allah Taala pelihara akan dia. Jadi macam mana kita nak dapat peliharaan ismah daripada Allah Taala tu? Tu kena tarik perhatian Allah Subhanahu Wa Taala, buat hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita bila kita tidur pun pengaruh syaitaniah tu ialah paling tipis, paling tidak ada. Tak adalah nak mimpi mengarut-mengarut. Tu kita mimpi mengarut-mengarut, kita duk kira ayat kau orang Pah orang tu duk tafsir macam-macam tu. Jadi kita mimpi mengarut dah tak suruh ayat kau orang. Cukup dengan kita tahu sajalah biarlah. Dan maka kita mimpi mengarut tu kan saat ni lah. Kita dengan syaitan tu rapik. Tu. Kita rapik dengan syaitan, rapik lagu mana makna kita duk bersaing dengan dia makan bersaing dengan dia, jalan mana bawa kereta sana tu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, lam yabqa minal nubuwati, tidak tinggal daripada nubuwah. Nubuwah tu sifat kenabian. Illa al-mubasyirat, malaikat mubasyirat. Tu. Jadi sahabat pun ialah mubasyirat tu pehelah dari segi terjemah bahasa, makna perkara yang menggembirakan, khabar kegembiraan. Tapi dari segi konteks penggunaan perkataan itu menimbulkan kesamaran maknanya di sisi sahabat. Memanglah kita reti satu perkataan itu, kita retilah kalau dari segi kalau dia tu mustaqil, perkataan itu dogo-dogo dia, sore-sore dia tu kita fahamlah. Tapi apabila kita masukkan dalam suatu ungkapan jadi konteks orang panggil ayat itu bagaimana akan memberi kesan makna dia yang tersendiri. Tu. Maka sahabat tanya, qala ya Rasulullah wa mal mubasyirat? Ya Rasulullah, gapo dia mubasyirat ini? Dari segi bahasa ni mudah, makna perkara yang mengkhabar kegembiraan. Qala sallallahu alaihi wasallam ar-ru'yatu salihatu, ar-ru'ya salihatu, mimpi yang salihah, mimpi yang baik, itulah an-nubuwah, itulah mubasyirat, khabar menggembirakan. Yaraha asy-syakhsu au turalahu, melihat akan dia akan al-mubasyirat sana oleh seseorang ataupun diperlihatkan baginya. Qala ta'ala lahum
Berfirman oleh Allah Ta'ala bagi mereka itu al-busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Tu. Mana al-busyra fil hayatid dunya? Tu mimpi Zat ni. Ru'ya salihah. Itu al-busyra. Busyra daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu. Itu mimpi-mimpi elok. Benda-benda yang kita duk nak. Apa yang berlaku ni, rencana dalam mimpi itu perkara-perkara yang kita duk nak, mimpi yang elok. Benda yang menjadi maksud kita. Tu. Itu sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Tu dia. Antaranya masa nak mati itu juga atul al-busyra tu. Masa nak mati tu Allah Ta'ala handle. Tiap-tiap orang nak mati tu ada disebut dalam kitab Durratun Nas'in. Tiap-tiap orang yang nak tercabut nyawa Allah Ta'ala akan pamirkan handle. Orang panggil tempat yang dia nak gitu mana. Tu. Itu yang menyebabkan makna orang yang beriman itu apabila dia tercabut nyawa itu suatu hal yang sangat-sangat menyakitkan. Tapi oleh kerana tu dah tunjuk dah tempat tinggal dia akan datang makna tempat yang berbahagia. Itulah dia panggil busyra lana ni. Tu. Begitu juga Nabi itu adalah busyra kepada kita ni. Sumber kegembiraan. Qala babun ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa ala alihi wasallam ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi wa min sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du faqala Syekh al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Muka surat 99 89 wa mu'dhalum mirawi baina wa mu'dhalum mirawi baini khali fasa'idan lakim ma'atawali wa mu'dhalun mubtada. Bermula hadis mu'dhal itu Gabriel min rawiyaini khali. Daripada dua rawi khali. Yakni khali min rawiyaini. Itu asal dia begitu. Laras bahasanya asal. Hadis mu'dhal itu ialah yang sunyi daripada dua rawi. Yakni pada satu tempat itu ma'at tawali, lakin ma'at tawali itu fasa'idan maka lebih mana fadhahabal adadu mana sa'idan. Jadi pergilah oleh bilangan itu makna lebih daripada dua, sama ada dua rawi ataupun lebih daripada mana tiga pak. Sunyi daripada dua rawi maka lebih daripada tu lakin ma'at tawali lah, tapi serta berturut-turut. Apa tu? Kerana keluar dengan kata ma'atawali itu seandainya gugur dua rawi atau sunyi dua rawi itu pada tempat yang berbeza. Maudhi'aini fi maudhi'aini, pada dua tempat mana tidak berturut-turut. Tu. Jadi itu hadis mu'dhal. Hadis mu'dhal tu adalah mengqati' lah, tapi dia lebih khusus. Yang gugur rawi itu sampai dua orang rawi pada satu tempat mana berturut-turut. Itulah yang dikatakan sebagai hadis mu'dhal. Maka hadis mu'dhal ini dia terlebih dhaif lah daripada hadis munqati' yang biasa tu. Tu. Qala wa mu'dhalun bi fathil mu'jamah, baca hal kaunihi maqru'an, hal keadaan mu'dhal itu dibacakan dia dengan fathahkan mu'jamah yang bertitik. Mu'dhal mana dha yang bertitik. Jadi mu'dhal mirrawaini muta'alliqun bi qali khali, yakni khali mirrawiyaini, sunyi daripada dua rawi. Sunyi itu makna tak ada. Wano sunyi ni. Sunyi memang tak ada orang. Sunyi lah. Sunyi atas jalan mana tak ada kereta ni. Tu dia panggil lazim malzum.
Jadi sunyi ai huwa ma khala mir rawiyaini. Itulah hadis yang sunyi daripada dua rawi fasa'idan, maka ke atas lebih daripada dua rawi. Binasbihi alal haliyati, baca fasa'idan itu hal kaunihi, hal keadaan sa'idan itu Quran dibaca dia binasbi dengan nasabnya sa'idan alal haliyati, di atas jadi hal kaunihi sa'idan, hal keadaan al adadu tu, yang mana fadhahabal adadu sa'idan, begitu. Maka berjalanlah oleh bilangan itu sa'idan, hal kaunil adadu, bilangan itu sa'idan, ternaik mana ke atas, itu makna jadi hal. Ai dhahaba dzalika saqitu sa'idan ala tsnainin, berpergilah demikian itu sakit mana rawi sakit, rawi yang gugur tu lebih banyak di atas dua fa aksar, maknanya sa'idan naik di atas dua fa aksar, maka lebih banyak lagi. Min ayyi mawdhi'in, pada mana-mana tempat kana saqitu ada ia sakit yang gugur tu as-sahabiyah wa tabi'iyah am ghairahuma. Tak ada kira ni as-sakit san itu sama ada dia tu sahabi ke tabi'i ke ataupun lain daripada keduanya, tak ada kira. Itu makna min ayyi mawdhi'in. Tu. Jadi sahabat gugur, kemudian tabi'in tu pula yang ambil daripada sahabat tu gugur juga, dua situ gugur. Tu. Maka nama dia mu'dhal. Sekaligus dia adalah mursal dan dia juga adalah mu'dhal. Tu. Ataupun awal sana ataupun tengah-tengah sana, asalnya berturut-turut tawali. Lakin ma'ahu sulit tawali, akan tetapi serta hasilnya tawali wa tatabu'i, mana berturut-turut bisa kita ini pada dua yang gugur itu. Dua rawi yang gugur itu adalah berturut-turut. Tu. Maknanya pada satu tempat, hatta law saqata kullu wahidin min maudi'in, sehingga kalau gugurlah tiap-tiap seorang daripada tempat, kana munqati'an, nescaya adalah itu munqati'. Kalau maknanya banyak gugur rawi, ada dua atau tiga gugur, tapi bukan pada satu tempat, makna tidak tawali, tidak tatabu', tidak berturut-turut, maka itu dipanggil sebagai hadis munqati' lagi. Tu maknanya tidak berturut-turut. Kalau kita kata A, B, C, D, E, F gak, gugur B gugur, kemudian B makna D, situ tak betul lah. Kalau B dengan C bagian, B dengan E umpamanya, tak berturut-turut, maka itu masih lagi dinamakan dia sebagai munqati'. Gugurlah banyak mana pun, tu. Tapi mengko sanadnya dia tak ada panjang lah mana, tu. Dia makna tak ada panjang, maknanya habis tu pun makna main tu sa'at, mana sembilan umpamanya. Kana munqati'an kama taqaddama, sebagaimana telah terdahulu fi awalil bab, pada permulaan bab dulu. La mu'dalan, bukan nama hadis mu'dal lagi tu. Ni gugur dua rawi ni, tiga rawi ni. Yo, betul lah gugur dua rawi ataupun tiga rawi, tapi bukan pada satu tempat. Maksudnya tidak tatabu', tidak tawali. Maka tak dipanggilkan mu'dal, nama dia munqati'. Qala fadakhala fil mu'dali, masuklah juga pada mu'dal, kama qala Ibnu Salah, sebagaimana yang berkata oleh Ibnu Salah, qaulul musannifi, perkataan masuk, fa'il kepada dakhala, fadakhala, masuklah pada mu'dal oleh perkataan musannifin. Musannifin ini makna penulis-penulis kitab hadis. Siapa dia? Imam Bukhari, Tirmizi, Abu Daud, tu dia panggil musannifin. Dia kata bukan, Tirmizi kata misalnya qala sallallahu alaihi wasallam, mu'dal sebab dia berturut-turut dua dan lebih daripada dua. Dia maknanya tu makna mu'dal, munqati' lagi pula mu'dal. Dia hadis munqati' lagi pula mu'dal. Munqati' tu dia umum sangatlah. Asalkan gugur nama munqati'. Lepas tu tengok pula pattern gugur itu macam mana, cara gugur itu. Tu. Jadi perkataan musannif seperti Abu Daud kata, Nasa'i kata, Tabrani kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu makna mu'dal lah. Tu. Misalul mu'dali, bermula misal hadis mu'dal qaulu Malikin, ialah perkataan Imam Malik rahimahullah taala fil Muwatta, di dalam kitab Muwatta ada. Balaghani an Abi Hurairah radhiyallahu taala an, Imam Malik kata sampai akan daku daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu.
Maknanya Imam Malik dia tak ambil daripada Abu Hurairah direct. Kemudian di antara Imam Malik dengan Abi Hurairah pun bukan seorang tu. Bukan seorang. Sekurang-kurangnya makna dua orang. Jadi kalau seorang tak nama mu'dal. Tu. Antara Imam Malik dengan Abu Hurairah tu, bukan seorang tu gugur tu. Tu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda lil mamluki tu'amhu bagi hamba makanannya wa kiswatuhu dan pakaiannya bil ma'ruf dengan baik. Ma'ruf mana bil adat kebiasaan. Kena beri pakaian bagi tuan dia kena wajib ala orang panggil ala maula makna di atas tuan. Dia kena beri kepada mamluk, berhak bagi mamluk itu makanan hak munasabah bil ma'ruf. Bil ma'ruf tu makna bil adat. Jangan buat kena makan orang panggil dengan benda tak sepatutnya, pakaian tak patut. Al hadisah sehingga akhir hadis. Bacalah iqra ila makna akhiril hadis. Fa inna malikan maka sesungguhnya Imam Malik wasalahu telah mewasalkan akan dia akan hadal hadis ni. Tahu mana ada gugur dua tu antara Imam Malik kepada Abi Hurairah tu, tahu kata ada gugur dua nah bukan seorang. Tahunya kerana Imam Malik hadis yang sama. Di luar daripada kitab Muwatta dia mewasal akan dia kharijal Muwatta. Di luar daripada kitab Muwatta Imam Malik mengeluarkan hari ini secara muttasil, secara mausul an Muhammad ibn Ijlan an abihi, barulah an Abi Hurairah radhiyallahu an. Jadi Imam Malik diambil daripada Muhammad bin Ijlan. Muhammad bin Ijlan diambil daripada ayah dia. Siapa dia ayah dia? Ijlan lah. Tu. Muhammad bin Ijlan diambil daripada ayah dia. Ayah dia nama Ijlan. Tu. Jadi di antara Imam Malik dengan Abu Hurairah tu ada dua rawi yang gugur. Maka itu adalah mu'dhal. Tu. Jadi fa'arafna bidzalika, maka kita pun tahulah bidzalika bil wasli kharijal Muwatta, dengan dengan wasalnya Imam Malik hadis yang sama ini di luar daripada kitab Muwatta. Tu. Jadi kita tahulah sukutul sunaini min gugur dua orang daripada hazas sanad. Sanad hadis ni gugur dua orang. Tu. Bermakna hadis ini ialah hadis mu'dhal. Tu. Tambihun ay hadza tambihun, ini ialah suatu tambih munabihum liman ghafala, sebagai nak menjagakan bagi orang yang lalai. Maksudnya ialah tambihun ni maudhu' dia nya ialah perkara yang orang biasa terlepas pandai. Kerana benda tu agak halus sikit yukhadhu min tartibin nazimin, dapat difaham. Yukhadhu makna yufhamu, difahami, diambil faham. Diambil faham daripada tartib nazim taba'al lil Iraqi. Tartib nazim fi tarjumah, pada tarjumah. Mana pada tarjumah? Al munqati'u wal mu'dalu. Tu. Tartib nazimnya mana? Al munqati'u wal mu'dalu. Dia sebut munqati' dulu barulah mu'dal. Tu tartib nazim. Dia buat tartib lagu tu pada tarjumah tu taba'an lil Iraqi wa ghairi, kerana dia tiru Al-Iraqi dan juga lain daripada Al-Iraqi. Hadhil anwa, difahamilah daripada tartib nazim ini. Hadhil anwa ats-tsalatsah, ini bagai-bagai yang tiga, annaha fi rutbati kadzalika, bahawasanya tiga ni ats-tsalatsah ni, anwa az-zalika ni, anwa ats-tsalatsah ni fi rutbati pada martabatnya lagu tu juga. Lagu tu juga maksudnya dimulakan dengan al-mursalu. Ada mursal. Mursal tiga. Mursal lah. Mursal. Tiga. Mursal, munqati', mu'dhal. Tu. Dia bercara mursal dulu. Tapi mursal tu diwak suku, sebab mursal tu perbahasan dia tu agak panjang sikit. Jadi terputus daripada tarjumah. Jadi ada tiga. Al-mursalu, al-munqati'u, al-mu'dalu. Jadi pihak daripada tartib ni, martabat ketiga-tiga jenis hadis pun lagu tu lah. Bermaknanya hadis mursal yang paling tidak dhaif, yang paling nipis dhaifnya. Munqati' kuat sikit, mu'dal paling kuat dhaif dia. Berbanding tiga ni.
Kalau kita adukan kepada 3 jenis jenama hadis ini, al-mursalu, al-munqati', al-mu'dhal, mana mu'dhal lah yang paling dhaif. Tu. Maka tartib ini memberi faedah pada mana? Pada masa tanakud. Bila berlaku tanakudil hadis ini, tanakud 2 hadis, maka kalau tidak ada dah cara yang lain dan tidak ada tarjih yang lain, maka ini di antara boleh dijadikan sebagai min wujuhi tarjih, wajah tarjih. Hak ni mursal, hak tu munqati'. Jadi kuat mursal lagi. Hak ni munqati', hak ni mu'dhal. Jadi kuat hak munqati' lagi. Begitulah. Jadi kazalika fal mu'dalu tafri' dia, fa tu fa'u at-tafri'iyah, fa tafri', maka kesimpulan dia fal mu'dalu aswa'u halam minal munqati', maka hadis mu'dal terlebih buruk, terlebih jahat nisbah kelakuan daripada munqati'. Bermaknanya hadis mu'dal lebih dhaif daripada hadis munqati'. Wa huwa al-munqati'u aswa'u halam minal mursali. Dia hadis munqati' terlebih buruk kelakuannya, sebuah kelakuan daripada mursal. Qala musannif rahimahullah taala al-an'anatu wa nahwaha. Ni hadis al-an'anatu an'anah makna hadis yang diriwayat dengan huruf n. Wa nahwaha, dan seumpama an'anah makna anna. Tu. Qala syarihu rahimahullah taala al-an'anatu wa nawwa wa hiya masdarun an'anal haditha. Jadi fi'il madi dia ni perkataan huruf n itu dibuat kata kerja fi'il. Jadi an'ana yu'an'inu an'anata. Begitu. Jadi masdarun an'ana al haditha, telah men-en-enkan akan hadis. Apa murad dia ni an'ana akan hadis? Idza rawahu bi lafzi an, apabila meriwayatkan akan al hadis itu dengan lafaz an min ghairi bayanin li tahdis, daripada ketiadaan menyatakan bagi tahdis. Apa dia tahdis? Haddatsani. Tu dia panggil menyatakan ataupun amba'ani. Tu menyatakan tahdis. Lain. Jadi adihan ana ni an semata-mata. Tak ada tahdis, lafaz tahdis tak ada. Tu. Awil ikhbari awis sama' awil mana akhbaroni akhbarona ani awis sama' mana sami' tu an. Tu ada lafaz as-sama'. Jadi bukan hari an-ana ni makna n saja-saja, dogo-dogo dia aja. Pakai n. Tu. Qala musannif rahimahullah taala wa ma biqala aw bi an aw anna ruwi fa mausulum mata ma'anna tadlisuhu minhu ittifaqan yaslamu ma'ajtima'i qad abahu muslimu lakin ta'asura wa tulul ijtima' ra'yun wa fi ma'rifatil akhdhi niza'. Kita baca yang pertama dulu ni. Wa ma biqala bare, yakni hadis biqala dengan kata qala au bi an atau an au anna ruwi diriwayatkan dia. Jadi wa ma ruwi biqala. Tu asal dia begitu. Ma tu masuk pada ruwi. Wa ma ruya. Wa ma ruwi mana wa ma ruya. Bare yang ni hadis yang diriwayatkan dengan qala ataupun dengan an ataupun dengan anna fa mausulun mata ma anna. Maka hadis itu adalah mausul, makna muttasil. Apabila ma anna mata anna, mata ni sebuah iza. Jadi kalau ma yang selepas daripada iza tu ma zaidah, jadi ma lepas pada mata pun samalah. Sebab mata pun dia mengambil makna yang sama dengan makna iza. Makna mata makna anna. Dah. Maknanya arada. Yang makna ma ay arada. Maksudnya membentankan akan dia. Qala syarihu rahimahullah taala wa nahwuha. Tak baca lagi di atas tu. Wa nahwuha, dan seumpamanya tu wa nahwa kata nining, seperti taknining. Taknining ni apa dah? Anna.
masdaru annana al-haditha. Meriwayatkan hadis dengan anna Rasulullah. Tu takning. Analan bi nunaini dengan dua nun. Annana idza rawahu bi lafzi inna al-musyaddadah. Apabila meriwayatkan oleh seorang rawi itu akan dia akan hadis itu dengan lafaz inna al-musyaddadah. Wama tu tak ada. Wama tu dalam kurungnya. Kalau kita anna tu dia kurung musyaddadah. Sepatut dia kurung wama. Hak tu mata tu. Wama tu matanya musyaddadah tu syarah. Innal al-musyaddadah dia salah kurung. Tu. Al-musyaddadah. Wama wal hadithul ladzi ruwiya bil lafzi qala. Dan bermula hadis yang diriwayatkan dengan lafaz qala ataupun dengan lafaz ain ataupun lafaz anna bi ziyadatil alifi li itlaqil qafiyah. Anna tu tak ada alif hasarionyo. Tu ada alif tu dia panggil alif itlaq. Kerana itlaq ke qafiyah. Qafiyah tu maknanya huruf yang terakhir pada satu-satu bait tu. Huruf yang terakhir. Itlaq ke mana saut fi akhiril bait. Qafiyah. Tu dia panggil qafiyah. Jadi sebab tu tambah alif. Faqaluhu biqala yata'allaqu biqaulihi. Maka perkataan biqala dalam arti itu ialah bertakluk dengan katanya musannif ruwi. Nahwu mana? Haddatsani fulanun qala fulanun. Telah membaca hadis akan daku oleh fulan, lalu dia berkata qala fulanun au anna fulanan au anna fulan. Haddatsani fulan qala fulanun. Membaca hadis akan daku oleh si fulan, berkata oleh si fulan itu, ataupun hadatsani fulanun anna fulanan, atau hadatsana an fulanin. Hadatsani fulanin an fulanin. Membaca hadis akan daku oleh si fulan an fulani, dia ambil daripada si fulan. Tu tiga tu. Fa hukmuhu indahum annahu mausulun. Maka hukumnya hadis al-mazkur jadi mana al-mazkur marwi biqala au an biqala au bi an au anna. Tu di sisi mereka itu al-muhaditsin annahu ma tu mausulun, yakni muttasilun. Mausulun sama sanaduhu oleh sanaknya, dikirakan sanak dia tu muttasil. Mata ma'anna ay arada. Anna dengan makna arada. Apabila membentanglah ya wa ma zaidah. Wa inna ma yaqulu lahu hukmul wasli bi syartaini. Jadi hanya saja adalah baginya bagi ma saat ni. Kembali kepada ma zukira saat ni yang tersebut. Dikirakan dia tu hukmul wasli, yakun hukmul wasli bi syartaini dengan dua syarat. Asyara lil awali, membuat isyarat bagi syarat lil asyara lil awali, membuat isyarat oleh musallih bagi syartil awali minhum daripada syartaini itu biqaulihi dengan katanya tadlisuhu min uttifaqu yaslamu. Ini asal dia yaslamu minhu tadlisuhu ittifaqan. Mana yaslamu tadlis, mana selamatlah oleh tadlisnya hadis itu minhu, daripada hadis itu. Ittifaqan mana ittifaq. Ittifaq kata tidak ada tadlis. Tadlis lagi akan datanglah. Tu maknanya ittifaq tidak ada tadlis. Sejahtera dia daripada tadlis. Tadlis maksudnya menyembunyikan rawi. Tidak sebut rawi lah juga. Mana tadlis? Itu lagi akan ada tadlis isnad, tadlis syekh. Itu satu syarat. Maknanya jangan ada orang panggil mana mestilah ittifaq kata selamat dia. Ya selamu makna sejahtera. Maknanya tak ada lah. Ma'ajtima'i qad abahu muslim. Itu satu. Yang pertama. Ai ar-rawi bi ahaditil kal alfaz. Tidak ada tadlis oleh rawi, tidak menyembunyikan oleh rawi dengan salah satu demikian itu al-alfaz, mana lafaz, mana demikian itu al-alfaz, mana qala anna ain minhu ay min at-tadlis, daripada lih wa huwa yata'allaqu bi yaslamu, itu bertakluk, perkataan minhu itu bertakluk dengan kata yaslamu. Ittifaqan, ittifaq ulama yaslamu, sejahtera dia saat ni ittifaqan. Fa illam yaslam, maka jika tidak sejahtera minat tadlis, daripada tadlis, falaysa bi muttasilin, maka tidaklah dia tu makna muttasil itu. Syarat kata muttasil riwayat dengan lafaz-lafaz ini sekiranya tidak ada tadlis. Tu. Jadi kalau ada tadlis maka tidak sejahtera daripada tadlis, makna tidak muttasil.
bal munqati'un, bukan hadis itu hadis munqati'. La yuqbalu, tidak diterima illa indaman yuhtajju bil munqati'. Malaikat di sisi orang yang dibuat hujah dengan dia, di sisi man yahtaju bil munqati', di sisi mereka imam ulama yang berbuat hujah dengan hadis munqati'. Mana misal dia kal Imam Malikin, seperti Imam Malik. Itu syarat yang pertama, jangan ada tadlis. Wa asyara li syarti tsani, membuat isyarat oleh musannif bagi syarat yang kedua, biqaulihi, dengan kata musannif ma'a subuti ijtima'i, serta sabitlah oleh ijtima' rawi lirawi, mana berlaku berjumpa alirawi wa man an ana anhu, dan orang yang men-en-enkan hadis daripadanya. Tu orang yang men-en-enkan hadis daripadanya itu mestilah ada berjumpa. Jadi wahadha kinayatun, kata ijtima' ni adalah kinayatun an sama'i, kinayah daripada dengannya nyarawi minhu, daripada men an ana anhu. Men an ana anhu tu orang guru lah, kita panggil guru. Orang yang men-en-enkan oleh rawi itu daripadanya, daripada men tu. Tu. Jadi rawi dengan men an ana anhu tu, itu maknanya ada berjumpa. Qala Syekhul Islam, itulah Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam ilmu masalah hadis. Makna bila kata Syekhul Islam ialah Ibn Hajar Al-Asqalani. Wahtaju lidzalika, berhujjah oleh mereka itu muhaddisin, bagi demikian itu hadis, bi annahu law lam yasma'u, lidzalika bi annahu, bahwasanya ar-rawi law lam yasma'u minhu, kalaulah tidak mendengar oleh rawi itu akan al-hadis minhu, daripada men an ana anhu. Tu makna guru tu. Panggil men an ana anhu, orang yang an lah oleh rawi itu minhu, daripadanya, daripada men. Lakana ya bi annahu law lam yasma'hu minhu, kalau dia tak dengar daripadanya, tidak dengar hadis daripadanya, daripada men an ana anhu tu, lakana, nescaya adalah rawi itu li adami zikri, kerana ketika ada menyebutnya rawi al-wasithah, akan wasithah bainahuma, di antaranya, di antara rawi dengan man an ana anhu tu, minhu tu, dia panggil banana modallasan. Kerana lakana modallisan ialah yang menyembunyikan. Lakana rawi itu modallisan. Tu dia buat mari ilah dulu. Dia asal dia tarkin lakana modallisan. Begitu asal dia. Bi annahu law lam yasma'hu minhu lakana modallisan. Kalau rawi itu dia tak dengar daripada man an ana anhu tu, lakana adalah rawi itu ialah modallisan. Sebab apa dia dengar? Li adami zikrihi al-wasithata, kerana dia tak ada sebut wasithah. Tu. Adalah dia tu modallisan. Sedangkan wal kalamu, perbahasan kita sekarang ialah fi man lam yu'raf bitadlis, pada orang yang tidak diketahui rekod dia tu nak pernah melakukan tadlis. Kita nak bercara orang lagu ni. Jadi wa zahiru, bermula zahirnya assalamatu minhu, ialah sejahtera daripada tadlis. Qad aba, jadi tadlisuhu min ittifaq min ittifaqu yaslamu ma ijtima' qad abahu muslimun. Qad abahu ay radda asy-syarta tsaniyah aba man enggan, mana tolak, tak setuju. Sesungguhnya menolak ataupun enggan, mana tak setujulah, akan dia ay radda syarta tsaniyah. Maksudnya qad abahu aba syarta tsaniyah, tak setujulah akan syarat yang kedua ni. Maksudnya rad, menolak syarat yang kedua ni, fil ittisal, pada ittisal. Syarat ni tak kena ada. Tu tak kena ada. Hak zahirnya ialah makna qad abahu, maknanya walam yakul bihil imam muslim, tidak berkata dengannya dengan asyarat, dengan asyarti tsani ni oleh imam muslim. Imam muslim tak ada sebut ni syarat yang kedua ni, hadis NN ni muttasilnya, hadis NN ni syarat yang kedua tak ada. Tu syarat yang pertama je. Sebab tu imam muslim maknanya tak terima syarat yang kedua ni, tak perlu ada. Tu
Tak ada syarat yang kedua pun tak ada apa. Ni tidak mencederakan kepada ittisal. Hadis an ana. Faqad idda'a fi khutbati sahihihi. Sesungguhnya telah mendakwa oleh Imam Muslim pada khutbah kitabnya. Kitab sahihnya. Itu Jami' Sahih Muslim. Dalam mukadimah dia disebut anna syarta thubutil ijtima', bahawa syarat sabitnya berjumpa qaulun mukhtari'un, qaulun mukhtari'in, perkataan orang yang mereka-reka. Tak kena ada syarat yang kedua ni. Ni demo duk reka-reka yang ni. Duk mengada-ngada suka-suka yo je duk kata begitu. Dua syarat begini. Qaulun mukhtari' ni orang panggil perkataannya ni. Lan yusbaq qailuhu ilaih. Tidak didahulukan orang yang berkatakan akan dia akan syarat sabit ijtima' ni. Maknanya ilahi kepadanya, kepada qail itu. Wa anal qaula asy-syai'a, dan sesungguhnya perkataan yang masyhur syai' makna masyhur yang popularnya, al-muttafaqa yang diittifaqkan alaihi di atasnya, yang sepakat ulama di atasnya, baina ahli ilmi, sepakat di kalangan ahli-ahli ilmu, bil ikhbar, dengan ikhbar, al-akhbar bil akhbar, iaitu hadis, iaitu ulama-ulama hadis yang terkena syai' yang diittifaqkan di atasnya oleh ulama-ulama hadis, qadiman wa hadisan, iaitu ulama hadis hok zaman dulu hok zaman sekarang, mazhaba huwa bare yang berjalalah oleh ia ai muslimun, apa ni pandangan dan pendapat yang dipegang oleh muslim, yakni syarat kedua tidak ada qad abahu. Tu ilahi min adami ni ai muslimun. Jadi huwa mazhab muslim wa mazhaba huwa muslimun ilahi, kepadanya kepada mazhaba ilahi muslimun, barang yang pergilah kepada pendapatlah kepadanya, kepada ma tu oleh Imam Muslim. Min adam istirati, gapo dia bayan dia daripada ketika dia mensyaratkan dia al-liqa, al-ijtima', mana syarat yang kedua tu tak syarat yang kedua tu tak ada, satu saja tu. Tapi walakin ta'asuran wa tulul ijtima' ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala alamu bis-shawab. Nushi